Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Hari ini bersama lagi dengan saya, Hanan Khairi, hos anda di live majalah Labu. Hari ini kita ada satu topik yang menarik untuk kita bincangkan ataupun dapatkan perkongsian. Kali ini kita bawakan khas mereka daripada pihak yang orang kata pihak secara direct yang menguruskan hal-hal percukaian anda. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya pergi lebih lanjut dan kita mendengar penjelasan ataupun perkongsian daripada dua orang tetamu kita pada hari ini, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh komenlah dulu dekat kita punya Facebook Majalah Labu ni. Saya nak tahu sama ada tuan-tuan dapat mendengar saya dengan jelas ataupun tidak. Sekiranya ya, anda dapat dengar saya dengan jelas dan dapat lihat wajah saya yang handsome ni dengan jelas, ya tuan-tuan, sila komen jelas di ruangan komen, sama ada di Facebook ke, di YouTube ke, sebab sekarang hari ini kita bersiaran secara langsung di Facebook Majalah Labu dan juga di YouTube Majalah Labu. Baiklah tuan-tuan dan puan, sila komen jelas. Saya tak akan mulakan kalau tuan-tuan tak komen jelas. Saya pun takkan saya nak cakap seorang-seorang. So komen jelas dulu tuan-tuan dan puan-puan. Barulah kita mulakan kita punya sesi pada hari ini. Mungkin sekarang ni ada orang tengah makan. Saya belum makan lagi, lapar ni. Alhamdulillah Puan Syafiqah. Jelas tuan. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Syafiqah kerana sudi bersama live kita pada hari ini. Puan Nadia Syukri. Jelas. Alhamdulillah. Jadi semua dah jelas. Apa kata kita mulakan sesi kita pada hari ini. Tuan Rezwan Amir, clear. Baik tuan, alhamdulillah. Okey tuan-tuan dan puan, hari ini kita akan berbincang mengenai tajuk yang orang kata yalah, ramai orang dah kena ni. Ramai orang dah kena telefon lah, kena email lah, kena WhatsApp lah, macam-macam lagi, iaitu sindiket penipuan LHDN Lindungi Keluarga. Senang cerita, scammer lah kan. Scammer yang kata dia daripada LHDN, cukai tertunggak dan macam-macam lagi. Kalau kita tengok sumber daripada polis Diraja Malaysia, PDRM, melaporkan bahawa setiap tahun kita mengalami kerugian beratus juta ringgit akibat jenayah scam yang membabitkan jenayah keuangan. Itu adalah apa yang dilaporkan. Yang tak dilaporkan, kita tak tahu. Mungkin mencecah bilion ringgit. Jadi, tahukah anda selain daripada menyamar sebagai pihak berkuasa, nama dan identiti agensi kerajaan, yang paling sebenarnya yang famous LHDN lah, ataupun Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, turut digunakan oleh scammer untuk memperdayakan orang ramai. Kalau tuan-tuan dan perempuan pernah kena scam dengan LHDN yang palsu ni, jaga-jaga. Mungkin ini dapat membantu anda. Jadi, untuk kita meneruskan sesi kita pada hari ini, saya ingin menjemput bersama-sama kita di Majalah Labu pada hari ini, Encik Muhammad Hafiz Jamaluddin dan Cik Junaidatul Al-Fatihah Ilyas untuk bersama-sama kita pada hari ini. Assalamualaikum tuan dan puan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Anan apa khabar? Dengar, alhamdulillah, jelas. Puan Jun, dengar suara sikit Puan Jun. Alhamdulillah, terima kasih Penama Hanan atas pengenalan sebentar tadi. Okey. Mungkin kita mulakan dengan Tuan Hafiz. Selepas itu mungkin Puan Jun boleh teruskan. Mungkin boleh kenalkan diri sikitlah kawan-kawan kita ataupun followers kita di Majalah Labu live kita pada hari ini. Nak kenal siapa dua orang yang manis-manis ni yang bersama dengan kita hari ini. Silakan Tuan Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hafiz Jamaluddin, Eksekutif Hasil Kanan 2 di Jabatan Khidmat Korporat di Cyberjaya HQ. Okey, Puan Jun? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaidatul Al-Fatihah Ilyas. Boleh panggil saya Junaidatul ataupun Cik Jun. Saya juga sama dengan Cik Hafiz. Saya adalah Eksekutif Hasil Kanan 2 di Jabatan Khidmat Korporat dan kami bertempat di Menara Hasil Cyberjaya. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita bawakan khas daripada HQ
LHDN untuk bersama kita isu skema LHDN ni. Jadi soalan pertama saya kepada Tuan Hafiz lah. Bagaimana skema ni menjerat mangsa-mangsa dia? Kita orang ramai ni, masyarakat ni kena scam macam tu je. So macam mana yang diorang, apa taktik yang diorang pakai ni, Tuan Hafiz? Silakan. Terima kasih Cik Anan atas info sebentar tadi. Memang benar apa yang dikongsikan, yang membagikan skema ni bukan perkara baru di Malaysia ini. Telah dilakukan banyak. Malah dalam tempoh Januari hingga Oktober tahun lalu, sebanyak 8,300 kes penipuan membabitkan wang berjumlah kira-kira 300 juta. Ini adalah rekod yang diberikan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM. Jadi angka ni agak besar lah dan agak membimbangkan. Dan lembaga hasil adalah salah satu agensi yang digunakan oleh skamer untuk menipu mangsa. Isu ini sebenarnya dilihat sangat serius dan perlu ditangani lah. Jadi bagaimana skamer ni menjerat mangsanya? Skamer ni akan menghubungi pembayar cukai melalui panggilan telefon, kiriman email palsu, surat, mesej palsu, dan ada juga yang menyamar sebagai pegawai hasil. Kononnya untuk melawat audit lah, buat lawatan audit. Jadi nasihat saya, sekiranya anda mendapat salah satu daripada yang saya sebutkan ni, berwaspada. Jangan jadikan anda mangsa dalam penipuan ini. And then menurut Jabat PDRM, bagi tempoh 2021 Januari hingga Mei, 556 kes yang melibatkan 15 juta ringgit dilaporkan hanya sebagai menyamar jadi pegawai hasil. Jadi agak besar jugalah. Jadi modus operandi bagi mereka ini adalah senang. Dia menakut-nakutkan pemanggil. Dia akan menyatakan yang kita ada tunggakan, macam Cik Anan cakap tadi, ada tunggakan. Jadi kalau kita berasa panik, kita akan terus bagi info-info peribadi lah kepada dia. Dia akan minta nombor akaun, nombor, dan kemudian suruh transfer duit tu kepada individu. Jadi macam itulah bagaimana mereka menjerat mangsa-mangsa. Macam tu Tuan Hafiz. Maknanya pada tahun 2021 yang saya dengar Tuan Hafiz kongsikan tadi, Januari sampai Mei, hampir 15 juta ringgit. Banyak tu Tuan Hafiz. Maknanya 15 juta orang dah 15 juta ringgit Malaysia dah kena scam lah dengan skamer-skamer ni. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau mungkinlah ada di antara kita yang dah pernah kena telefon, dah kena ugut, dah kena, orang kata, dah kena tipu lah oleh skamer ni hidup-hidup. Mungkin kalau tuan-tuan dan puan nak kongsikan pengalaman tuan-tuan dan puan, boleh juga komen di Facebook kita ataupun di YouTube kita pada hari ini, ataupun nak tanya soalan, tanya. Mungkin adalah skamer-skamer ni, mungkin tuan-tuan ada nak tertanya-tanya, ada soalan nak tanya, kita bagi jawapan terus daripada LHDN. Mungkin kalau ada 2 orang tetamu yang bersama dengan kita pada hari ini dapat membantu, insya-Allah mungkin boleh dipermudahkan urusan kita semua. Jadi Puan Jun, kita dah dengar tadi 15 juta dalam masa Januari sampai Mei, mungkin dalam 5 bulan 6 bulan. Apa yang kita ataupun masyarakat kena buatlah untuk mengelakkan diri kita daripada menjadi mangsa skamer ni? Okey. Silakan Puan Jun. Terima kasih atas soalan tersebut ya, Cik Hanan. Memang betul, biasa kalau kita terima maklumat ataupun kita lihat dalam berita dinyatakan, biasanya pertama sekali adalah apabila panik, memang akan terjadi pelbagai perkara. Jadi kalau ditanyakan kepada saya, apa yang harus dilakukan pada peringkat pertama lah, kalau kita boleh katakan, sekiranya menerima panggilan, mesej sama ada melalui SMS ataupun surat palsu ataupun mungkin melalui email yang menyatakan bahawa anda mempunyai kes jenayah ataupun tunggakan cukai dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, paling penting adalah jangan panik.
Ya, maknanya apabila kita bertenang, kita boleh mengambil tindakan yang selanjutnya. Jadi yang paling penting apabila kita tak panik, so langkah yang pertama yang boleh kita ambil adalah semak dan juga buat pengesahan terlebih dahulu dengan Lembaga Hasil dan Migas Malaysia. Ini sangat penting kerana apa-apa yang dikeluarkan oleh Lembaga Hasil dan Migas Malaysia semuanya akan menggunakan platform ataupun kita panggil sebagai medium yang rasmi. Sekiranya kalau kita menghantar surat tu adalah daripada pejabat kita sendiri, maknanya Jabat Cawangan kita sendiri, dan surat tu biasanya dalam keadaan yang teratur. Dan kalau kata ada buat panggilan, kita menggunakan panggilan yang boleh disemak ataupun dicek melalui laman web ataupun portal rasmi Lembaga Hasil dan Migas Malaysia sendiri. Dan kalau menggunakan email, pastikan domainnya adalah alias.hasil.gov.my. Ya, jadi apabila sebenarnya kalau untuk makluman semua, kebiasaannya Lembaga Hasil dan Migas Malaysia tidak membincangkan hal-hal berkaitan dengan pencukaian melalui panggilan telefon peribadi. Biasanya kalau kita dengarkan daripada maklum balas ataupun kita panggil sebagai feedback lah daripada publik ataupun daripada orang awam menyatakan mereka menerima panggilan daripada telefon bimbit, nombor telefon bimbit. Sebenarnya kalau diikutkan daripada Lembaga Hasil dan Migas Malaysia, kita tidak menggunakan nombor telefon bimbit sebagai medium kita. Ya, biasanya kita akan gunakan secara rasmi iaitu melalui surat. Kalau melalui email, sekali lagi saya ulang, kita akan gunakan domain iaitu @hasil.gov.my. Jadi sekiranya anda menerima maklumat ataupun pemakluman daripada yang selain saya nyatakan tadi, mohon kerjasama sangat-sangat, jangan berikan maklum balas kepada mereka. Lagi-lagi sekiranya melibatkan maklumat-maklumat ataupun kita panggil sebagai maklumat peribadi, ya, data peribadi kita, contohnya nombor pengenalan, ya, IC kita ke, atau nombor rujukan cukai, nombor akaun bank dan sebagainya kepada pihak yang diragui. Itu sangat-sangat penting untuk kita fahami dan juga kita tetapkan, ya, dalam diri kita. Jadi untuk pengesahan tadi, macam mana nak buat pengesahan dengan peringkat ataupun di Lembaga Hasil dan Migas Malaysia? Sebenarnya kita ada sediakan beberapa platform ataupun medium untuk semua orang awam untuk berhubung dengan Lembaga Hasil dan Migas Malaysia. Yang paling boleh saya katakan sebagai yang paling glamour ataupun yang paling senang lah, ya, Cik Anan, paling penting adalah boleh hubungi talian hasil care line kita. Kalau ikutkan talian hasil care line kita adalah 03-8911-1000. Kalau boleh saya ulang semula, 03-8911-1000. Boleh hubungi pegawai hasil care line kami untuk mendapatkan pengesahan ataupun boleh menggunakan platform, menggunakan nombor telefon pegawai perhubungan awam kami iaitu berada di cawangan masing-masing. Dan senarai ini kita boleh semak atau kita boleh lihat di portal rasmi kita www.hasil.gov.my, ya. Dan mungkin kalau sekiranya berada berdekatan dengan cawangan lembaga hasil terdekat, boleh juga terus datang ke kaunter kami untuk membuat pengesahan tersebut. Tetapi sebenarnya kalau boleh saya tambah sedikit, Syahanan, ya. Yes, silakan. Biasanya lah kalau orang nak tahu macam mana modus operandi ataupun macam mana operasi scammer ni, ya, scammer, hackers, manipulators ni berjalan, sebenarnya modus operandi tu boleh dilihat atau boleh di-access dalam website Lembaga Hasil juga. Just masuk ke www.hasil.gov.my, boleh klik dekat bahagian tengah, ada satu bahagian iaitu peringatan penipuan dan juga klik pada maklumat lanjut. Di situ kita akan tunjukkan atau kita akan paparkanlah apa maklumat ataupun jenis-jenis scam yang biasa dibuat dan apa modus operandi yang biasa digunakan. Itu mungkin boleh dijadikan panduan kepada semua, boleh saya katakan sebagai semua pembayar cukai dan juga orang awam. Sebab ada juga kita terima kadang-kadang bukan pembayar cukai saja, orang awam yang mungkin selama ni tak pernah ada urusan dengan Lembaga Hasil dan Migas Malaysia, mereka menerima panggilan ataupun pemakluman daripada LHDN. Jadi kadang-kadang keadaan panik tu akan mengundang kepada perkara yang tidak sepatutnya, ya. Dan macam disebutkan oleh Cik Hafiz dalam penerangan beliau sebelum ini, kes penyamaran ni sebab biasanya mereka akan menyamar sebagai pegawai Lembaga Hasil dan Migas Malaysia, dan kebiasaannya berlaku dalam lawatan audit yang mana skamer ni akan menyamar sebagai pegawai dan mereka akan meminta maklumat yang dinyatakan tadilah, maklumat kewangan, nombor akaun bank, maklumat peribadi, kononnya untuk tujuan audit cukai. Ya, apabila digunakan untuk audit cukai, jadi biasanya ialah kalau saya jadi orang awam sekalipun, saya akan ingin untuk memberi. Tetapi apabila perkara-perkara ini berlaku, apabila pemakluman dan juga ingatan ini kita sampaikan, mohon untuk semak terlebih dahulu, buat pengesahan dahulu. Jadi pastikan kalau sekiranya lah, kalau ada yang berpengalaman atau mungkin selepas ini yang akan didekati oleh scammer-scammer ini,
Paling penting adalah anda pastikan untuk mendapatkan butiran diri pegawai tadi, iaitu nama penuhnya, nombor pekerjanya ataupun cawangan atau jabatan di mana mereka bertugas. Dan kalau boleh, rakam ataupun snap gambar mereka sekiranya perlu untuk rekod kita sendiri. Yang mana maklumat yang saya nyatakan tadi, nama pegawai, nombor pekerja, cawangan mereka bertugas di mana. Jadi pembayar cukai ataupun individu ini boleh menyemak silang dengan pihak kita. So itu antara yang boleh dikatakan langkah yang boleh digunakan oleh pembayar cukai ataupun orang awam untuk membantah skema ini. Okey Puan Jun, penjelasan yang sangat jelas dan sangat orang kata detail, sangat terperinci. Cuma Puan Jun, adalah cerita-cerita di Facebook, di Twitter kan sebelum ni yang orang-orang yang dah pernah kena scam ni. Dia orang bukan apa, dia orang takut sebab scammer ni bila dia jumpa, dia call, dia cakap, oh you kena buat benda ni sebelum pukul 2 petang. You kena buat benda ni sebelum pukul 3 petang. So kita ni mungkin kita sebenarnya tak ada tunggakan cukai pun, tapi sebab kita tak tahu, kita bayar cukai tiap tahun, semua okey, tapi tiba-tiba ada orang call, kita pun takut nanti kena gari ke, kena pergi balai polis ke, kena tahan ke, kena masuk mahkamah ke, kita takut. Jadi macam mana tu Puan? Kalau betul lah pegawai LHDN yang telefon ataupun email, adakah okey untuk ambil masa sebentar, mungkin dia lewat sikit sebab dia nak verify dulu. Dia dengar cakap Puan tadi, dia nak verify dulu. Puan kata kena verify dulu dengan cawangan ke, boleh telefon nombor berapa tadi, 0389111000 ataupun tengok directory LHDN ke. Boleh ke kalau dia nak ambil masa? Mungkin dia terlewat sikit lah. Kena orang tu bukan scammer, betul. Kalau nanti dia terlewat, kena denda ke apa pula? Macam mana Puan? Okey, terima kasih atas soalan tersebut Hanan. Sebenarnya kita tidak menghalang atau kita memberi ruang kepada macam kita nyatakan tadi, kita memberi ruang kepada orang awam untuk menyimak terlebih dahulu. Tetapi macam saya nyatakan juga tadi, sekiranya panggilan dibuat, sekiranya email dihantar atau surat yang diterima, kalau untuk tujuan rasmi memang kami menggunakan contohnya kepala surat memang daripada pejabat kita. Contohnya lah kalau kata mendapat satu surat daripada cawangan ceras, boleh pembayar cukai tersebut boleh menghubungi kita dulu untuk mendapatkan kepastian. Kalau macam contoh call di hasil line tadi, di talian yang nyatakan. Jadi pegawai kami pun boleh semak terlebih dahulu maklumat asas betul atau tidak mempunyai tunggakan cukai sekian-sekian. Dia tak ada masalah sebenarnya Cik Hanan, masa tersebut. Cuma bukanlah kata masa tu sehingga berhari-hari sehingga lupa kan. Jadi sedikit masa tu boleh digunakan untuk menyemak dahulu dengan pihak kita sama ada apa yang diterima tu sama ada valid ataupun tidak daripada Lembaga Asing Negeri Malaysia. Tidak ada masalah Cik Hanan dalam hal itu. Okey, terima kasih Puan. Mungkin saya boleh tambah sikit. Ya, silakan Tuan Hafiz. Kebiasaannya kita tak buat macam kerja-kerja ad hoc ni. Terus terjah tu kita tak buat. Kita akan ikut proses. Kita akan bagi makluman. Macam contoh kalau yang nak hadir untuk lawatan audit tu, biasanya kita bagi makluman, kita nak datang berapa hari bulan, kita ada bagi surat kuasa dan sebagainya. So kita tak ada terus sergah and then you ada masa sampai pukul 2 untuk bayar. Tak ada. Itu memang tak ada. Kita memang tak adalah kita macam kejam sangat. Kita proses-proses yang kita lakukan biasanya mengikut peraturan yang mana kita akan memaklumkan terlebih dahulu untuk sebarang urusan percukaian. Yang penting jangan panik saja. Kalau panik memang habislah. Okey tuan-tuan dan puan, dia punya key dia adalah jangan panik, jangan takut, relax je. Apa-apa kita boleh bincang dengan lembaga hasil dalam negeri. Salah ke tak salah itu lain cerita, tapi jangan kena scam, Sebab LHDN ada SOP. Dia orang ada peraturan dia orang tersendiri yang perlu dia orang turuti sebelum dia pergi ke buat audit ataupun telefon ke email ke, segalanya ada peraturan-peraturan mereka yang perlu diikut. Dan jangan risau, LHDN sedia untuk bekerjasama dengan tuan-tuan dan puan-puan supaya kita semua taklah tertipu dengan scammer. Baiklah, jika ada tuan-tuan dan puan-puan soalan ataupun cadangan kepada LHDN, nak tanya apa-apa berkaitan dengan cukai ke apa ke, boleh komen di ruangan komen Majalah Labo di Facebook dan juga di YouTube yang tengah live sekarang ni. Baiklah, jangan lupa juga untuk bersama-sama kami follow Facebook Majalah Labo, Twitter, Instagram dan juga laman web kami majalahlabo.com. Okey, kita nak tanya Tuan Hafiz lah. Kalau kita
kita kena scam ni sebab kita tak tahu. Kita tak tahu apa status cukai kita macam mana kan. Jadi macam mana kalau saya sebagai orang persendirian, rakyat biasa, kalau contoh ada orang telefon saya ada tunggakan cukai ke apa, selain daripada saya nak contact LHDN ataupun saya boleh check sendiri status cukai saya. Macam mana saya nak semak status bayaran cukai saya? Boleh ke kita check sendiri ataupun macam mana tu Tuan Hafiz? Silakan. Boleh. Ya, benda tu sekarang ni dunia dah semakin moden. Jadi semua di hujung jari anda. Jadi untuk menjawab persoalan ni, saya ingin berkongsi dulu tentang aplikasi MyTax, gerbang informasi percukaian yang telah kami sediakan sejak tahun 2014 lagi. Jadi dah lama dah sebenarnya. Jadi ini adalah satu inisiatif yang mana hasil menggalakkan rakyat Malaysia menggunakan aplikasi ataupun perkhidmatan secara dalam talian. MyTax ni bahasa mudah kita kumpulkan semua servis e-services lembaga hasil ke dalam satu rumah. Jadi itu yang dipanggil gerbang informasi tu. Jadi dekat MyTax ni juga macam Cik Ana kata tadi, kalau kita dapat panggilan daripada scammers mengatakan kita ada hutang apa semua, dekat MyTax ni kita boleh semak akaun kita. Jadi menggunakan sistem e-ledger. Jadi di sini kita boleh lihat sama ada kita betul-betul ada tunggakan ataupun tidak. Jadi yang itulah. Selain daripada itu, dekat MyTax juga kita ada sediakan semua servis-servis lain seperti menu profil diri untuk kita mengemas kini maklumat nombor telefon, email, dan juga pembayar cukai boleh menyemak cawangan yang mengendalikan fail cukai mereka. Jadi tak perlu untuk hadir ke cawangan untuk tanya fail saya di cawangan mana. Jadi menggunakan aplikasi di MyTax ini, pembayar cukai sendiri boleh menyemak cukai mereka diuruskan oleh cawangan mana. Jadi kat sini pada MyTax juga saya ingin maklumkan kita paparkan secara dashboard. Jadi lebih interaktif. Yang mana di dashboard ini kita akan paparkan berapa jumlah cukai yang kita bayar dalam tempoh 3 tahun ke belakang. And then lagi satu sekatan perjalanan. Seperti maklumat sebelum ini, kalau kita nak semak sama ada kita disekat berjalan untuk keluar negara dan sebagainya, kita perlu membuat semakan di Jabatan Immigration. Jadi kita kena masuk kat dalam website tu and then semak. Tetapi di MyTax kita mudahkan, dia akan memaparkan status sekatan perjalanan pembayar cukai sama ada disekat ataupun tidak. Jadi antara salah satu menu yang paling popular dalam MyTax adalah barang balik. Kalau ada ikan tax ni biasanya kalau bayar cukai, and then dia akan tanya pada saya bayar barang balik. Jadi barang balik ni kita akan paparkan proses pembayaran balik cukai sehingga ke peringkat dikreditkan akaun kepada pembayar cukai. Bergantung kepada tarikh mereka menghantar borang. Jadi selain daripada itu, MyTax juga menghubungkan pembayar cukai kepada perkhidmatan yang lain seperti bayar hasil, e-daftar, e-PCB, e-filing, kalkulator PCB dan juga menu PCB yang mana pembayar cukai boleh menyemak sama ada potongan yang dipotong daripada gaji mereka diremitkan kepada lembaga hasil ataupun tidak. Jadi kadang-kadang kita ada juga kes di mana gaji pekerja dipotong tapi tidak diremitkan kepada lembaga hasil. Jadi yang itu pembayar cukai kena maklumlah, kena semak sama ada majikan membuat proses pembayaran itu ataupun tidak. Okey, maknanya makin senang lah. Di hujung jari saja saya dah boleh semak berkenaan dengan cukai saya. Kalau tak sebelum ni kita tertanya-tanya lah nak telefon ke, nak kena pergi ke cawangan ke. Sekarang ni semua benda saya, kalau berdasarkan Tuan Hafiz punya penerangan tadi, semua benda dah ada. Dah boleh check
nombor cukai pendapatan, maklumat bank, nombor telefon. Lepas tu yang penting bayaran balik pun kita dah boleh semak dalam MyTax ni. Baiklah Tuan Hafiz, so MyTax ni orang kata memang memudahkan. Jadi kalau ni tuan-tuan semua bolehlah pakai boleh download apps MyTax ni, masuk dalam telefon. Senang. Tak payah susah-susah lagi nak kena telefon ke, nak kena pergi ke cawangan. Semua segalanya ada dalam dashboard MyTax ni. So bagus. Alhamdulillah. Jadi seterusnya kita nak tanya, kita berbalik-baliklah kepada isu skamer kita ni. Puan Jun, apa tips kita nak elakkan diri kita ni daripada jadi mangsa skamer? Kalau tadi kita dah cerita macam-macam modus operandinya lah, cara kita nak semak dia ni genuine ke, skamer ke, genuine ke tak. Mungkin Puan Jun boleh kongsikan kita tips nak elakkan daripada menjadi mangsa skamer LHDN ni. Silakan Puan. Okey, baik. Terima kasih Cik Anan atas soalan yang dikemukakan. Kalau melibatkan tips ni, sebenarnya pertamanya kami boleh katakan ada beberapa peringkat ataupun ada beberapa golongan lah yang kita sasarkan, ya, dan mungkin boleh diambil perhatian berkenaan perkara ni. Jadi pertama, kalau biasa kita dengar, tak kira lah sama ada dari segi isu skamer melibatkan lembaga hasil dalam negeri ataupun mungkin agensi perbankan ataupun yang lain-lain di luar, kebiasaannya mereka memfokuskan beberapa golongan masyarakat. Ya, dan kalau boleh saya kita pergi terus ataupun kita fokuskan terus, kebiasaannya kita dengar adalah melibatkan golongan veteran ataupun kita panggil sebagai warga emas kita, dan mungkin melibatkan juga kepada pesara-pesara, ya, dan juga mungkin ada juga yang boleh dikatakan sebagai yang melibatkan orang lain, tetapi biasanya kita dengar adalah daripada golongan yang saya nyatakan tadi. Jadi beberapa tips yang kalau boleh kita kongsikan bersama. Yang pertama, untuk golongan veteran dan juga warga emas kita ni, paling penting saya faham bukanlah kata kekangan, ya, tetapi kita faham bahawa bukan semuanya terdedah dengan maklumat terkini ataupun dari segi boleh dikatakan sebagai teknologi yang terkini. Jadi paling penting sebenarnya persekitaran ataupun ahli keluarga yang mungkin lebih muda untuk memberikan hebahan dan juga kongsikan kepada mereka berkenaan dengan maklumat-maklumat ataupun yang kacau-kacau ni lah, yang berkenaan dengan scammers, berkenaan dengan hackers, berkenaan dengan manipulators ni. Sebab kadang-kadang kita faham kekangan mereka mungkin tidak berada dalam satu kawasan yang aware ataupun kita panggil sebagai prihatin, alert berkenaan dengan perkara-perkara seperti scammers ini. Jadi paling penting untuk generasi muda memberikan atau memanjangkan hebahan tersebut kepada golongan veteran dan juga warga emas kita, agar apa yang diusahakan selama usaha muda mereka tadi tidak dihabiskan atau lebur dengan sia-sia. Itu yang paling penting. Ya, dan yang seterusnya adalah golongan pesara. Kita faham, pesara kadang-kadang tak kira lah sama ada pesara swasta ataupun pesara daripada agensi awam, ya, mungkin akan dapat boleh dikatakan sebagai satu sum of money atau duit, ya, yang agak banyak dan memikirkan macam mana nak laburkan. Jadi pada masa itulah datangnya boleh dikatakan sebagai hebahan ataupun risalah untuk pelaburan atau untuk sekian-sekian. Jadi paling penting, mohon sangat-sangat pada golongan pesara, pertamanya semak dahulu kesahihan berkenaan dengan pelaburan tadi. Dan kalau melibatkan contohnya tunggakan dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, kebiasaannya sebelum kita bersara, majikan akan membuat kita panggil sebagai penyelesaian cukai terlebih dahulu dengan lembaga hasil. Ya, satu surat penyelesaian cukai akan dikeluarkan kepada bakal pesara ini yang menyatakan bahawa dah tak ada tunggakan cukai ke, ataupun kalau ada tunggakan cukai akan ditolak siap-siap daripada boleh dikatakan sebagai gaji terakhir, ya, sebelum diserahkan sepenuhnya kepada pesara. Jadi sekiranya kalau mendapat panggilan berkenaan dengan tunggakan cukai, macam kita nyatakan pada awal perbualan sebentar tadi, majukan terus ataupun semak terus dengan lembaga hasil, betul ke saya ada tunggakan cukai lagi atau tidak. Jadi kita akan sahkan maklumat tersebut. Kebiasaannya insya-Allah lah, kalau dah selesai semua, duit ataupun boleh dikatakan sebagai ganjaran persaraan tadi akan dapat sepenuhnya, so boleh digunakan untuk langkah-langkah yang lain. Cuma macam saya nyatakan tadi, sekiranya kalau mungkin nak dilaburkan dalam mana-mana institusi,
pastikan institusi tersebut adalah berdaftar dan mungkin boleh semak juga dengan Bank Negara Malaysia akan kesahihan institusi pelaburan tersebut, ya. Dan mungkinlah kalau kata paling penting sebenarnya pengesahan ni, sebab saya percaya apabila kita ada satu amount duit yang banyak, kita nak melibatkan transaksi kewangan yang besar ni, ini sangat pentinglah untuk kita semak. Ya, kalau kecil-kecil tu bukanlah kata kecil, mungkin dalam 100, 200 tu kalau berlaku penipuan biasanya melibatkan yang kecil. Tetapi kalau besar macam ni, mohon sangat-sangat kepada golongan pesara untuk jaga-jaga, ya. Pastikan pengesahan tersebut dibuat. Dan kalau boleh kami mengambil kesempatan ini, kalau boleh kita mohon juga untuk pihak berkuasa untuk mengambil tindakan undang-undang yang lebih tegas, ya, kepada scammers, kepada hackers. Hackers pun sebenarnya boleh katakan sebagai antara yang pengacau jugalah kita anggap, ya, hackers dan juga manipulators ini. Kerana apabila mereka melakukan penipuan-penipuan ini, biasa juga kita terima kita tengok berita kan, berlakunya penipuan-penipuan, tetapi kadang-kadang macam mana kita nak kekang masalah tersebut? Macam mana duit tu adakah berdapat balik atau tidak? Sebab kebanyakannya memang boleh dikatakan sebagai hanguslah, ya. Jadi kalau boleh kita juga menyarankan agar pihak berkuasa untuk boleh dikatakan mengambil tindakan yang lebih tegas dalam menangani masalah-masalah ini. Dan hukuman juga boleh dikatakan sebagai yang lebih tegas ni adalah untuk mendatangkan gentar kepada yang mungkin ada pihak lain yang baru nak jadi scammer kan. Scammer tahap BBNU ni. Jadi apabila mereka tahu bahawa undang-undang di Malaysia adalah tegas dan juga strict untuk mereka ini, saya percaya mereka tidak akan berani untuk mengambil tindakan yang selanjutnya. Jadi ini juga akan boleh dikatakan sebagai menjaga kepentingan awam. Jadi itu antara langkah-langkah yang boleh kita panggil sebagai yang boleh diambil. Dan mungkin ini yang paling penting sebenarnya, sebab kami di Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia, apa yang kami boleh buat adalah menyampaikan hibahan, memberikan maklumat yang tepat dan juga betul sekiranya anda approach atau mendekati kami. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat sendiri perlu peka dengan perkembangan semasa berkaitan dengan jenayah kewangan ini. Ya, sebab sekarang ni kita faham bahawa semua orang dah boleh dikatakan macam contoh, ya, kami di Lembaga Hasil dah buat hibahan melalui TV, melalui radio, iaitu media massa, dan juga menyampaikan melalui media cetak. Dan sekarang ni boleh dikatakan yang paling glamour adalah social media. Kami juga menyampaikan hibahan berkenaan dengan hati-hati dengan scammers ni melalui platform yang disediakan. Akan tetapi yang paling penting juga adalah kesedaran daripada setiap golongan masyarakat dalam urusan ini. Ya, macam tadi lah kita cerita, kalau tidak untuk kita, mungkin untuk ahli keluarga kita, untuk ahli masyarakat kita, boleh dipanjangkan berkenaan perkara ni. Jadi apabila berlakunya saja, mungkinlah kata, kita sedang bercakap sekarang, tapi mungkin ada antara penonton sekarang dan lepas ni tiba-tiba dapat call daripada scammer. Kan? Boleh praktikkan terus. Ingat, jangan panik. Jadi kalau jangan panik tu, lepas tu cakap dengan dia. Tak apa, saya akan buat pengesahan terlebih dahulu dengan Lembaga Hasil. Saya akan buat dulu pengesahan dengan cawangan Lembaga Hasil sendiri. Jangan respon kepada apa saja yang mereka minta. Ya, jadi paling penting sentiasa mendapatkan nasihat daripada pihak berwajib. Lagi-lagi kalau berhubung kait dengan transaksi kewangan yang besar, sebelum sebarang tindakan diambil lah. Jadi kita boleh katakan mengekang kewujudan scammers dan juga mengekang scammers yang sedia ada. Okey Puan. Puan, mungkin ada soalan tambahan sikit kepada Puan Jun ataupun Tuan Hafiz lah. Siapa-siapa pun boleh jawab. Kalau saya kena scam ni, kepada siapa saya nak kena buat report? Kepada LHDN ke? Kepada polis ke? Macam mana? Apa proses dia kalau kita kena scam? Hafiz? Okey. Kalau kena scam tu, pertama sekali kita kena laporkan kepada polis lah. Sebab ini jenayah yang dilakukan. Jadi kita laporkan kepada polis, bagikan butiran ataupun detail selengkap-lengkapnya kepada mereka untuk menjalankan siasatan. Jadi daripada situ nanti pihak polis akan memaklumkan kepada mereka yang menjadi mangsa tu apa langkah-langkah yang selanjutnya. Okey. Tapi kena ingat juga scammers ni dia pun agak terkini dengan info-info yang latest. Jadi macam contoh, jika dimaklumkan oleh Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan atas inisiatif-inisiatif baru, seperti bantuan-bantuan baru, nanti kalau mereka nyatakan kenyataan pada hari ini, esok confirm akan keluar scammers barunya. Jadi dia akan follow trend masa tu, apa yang tengah up masa tu.
Oh, so dia orang ni pun updated juga ni skema-skema kita ni. Juga. Okey, satu lagi soalan tambahan kepada kedua-dua orang tetamu kita. Siapa nak jawab pun boleh. Sebab selalunya kes-kes scammer ni, selalunya kalau transfer duit ni confirm transfer ke akaun-akaun tertentu lah. Pelik-pelik nama dia. Kadang-kadang akaun personal pun ada. So sebenarnya kalaulah ada apa orang kata tunggakan ataupun permintaan bayaran daripada pihak LHDN sendiri, kepada siapa sebenarnya yang kita kena transfer duit tu? Kita buat pembayaran tu kepada kaunter ke, kepada akaun Abu bin Ali ke, kepada akaun siapa? Supaya senang bila orang tengok ini akaun Hanan ni, buat apa kita nak transfer duit kat dia kan? Tapi sebab panik, takut, kita pun tak dengar secara sendiri daripada LHDN. Dia tak cakap pun akaun siapa. So kita pun tak tahu, mungkinlah kot. So macam mana ni Tuan Hafiz ataupun Puan Jun? Akaun mana kita nak transfer duit kita ni? Cik Jun? Okay. Alright. Okay. Terima kasih Cik Anan. Berkenaan dengan account number ataupun boleh dikatakan sebagai penama di account, kita faham bahawa apabila seseorang mungkin mempunyai baki cukai yang perlu dibayar ataupun tunggakan cukai, dan contoh macam Cik Hafiz dah terangkan tadi, contoh mereka menerima soalan ataupun mereka menerima panggilan daripada scammers. So, beritahu, okay, saya akan cek dahulu dengan Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia sama ada saya ada tunggakan cukai atau tidak. Jadi mungkin mereka akan masuk ke MyTax, dan apabila mereka masuk ke MyTax, mereka akan pergi dekat bahagian e-ledger dan terpapar di situ contohnya memang betul ada tunggakan cukai. Jadi untuk buat bayaran sebenarnya ada beberapa cara. Paling penting, akaun tu adalah atas nama Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia. Ya, jadi kalau boleh saya sharekan sedikitlah, mungkin kita kongsikan apa nama atas peluang yang ada ya. Sekiranya dalam cukai pendapatan, biasanya akan dibuat pembayaran tersebut sekiranya kalau menggunakan internet banking sendiri. Jadi dalam bilas atau senarai bilas kan biasa dipanggil tu, dalam senarai bilas tu akan terpaparlah sama ada atas nama Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia ataupun Ketua Pengarah Hasil dalam Negeri. Ataupun Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia sendiri. Ini untuk cukai pendapatan atau cukai individu lah kebiasaannya ya. Tetapi kalau melibatkan contohnya berkenaan dengan duty stamp, bayaran atau cek tadi mestilah atas nama pemungut duty stamp. Saya ulang, kalau untuk duty stamp, biasa kalau atas cek kan, kalau kita nak membuat pembayaran, mestilah atas nama pemungut duty stamp. Akan tetapi, kalau boleh saya share juga di sini, memandangkan ialah macam Cik Hanan katakan tadi kan, orang nak double confirm balik, nak reconfirm sama ada atas nama siapa-siapa, sebenarnya yang paling mudah adalah melalui bayar hasil. Ya, yang mana just masuk saja ke dalam MyTax, login macam biasa menggunakan nombor IC dan juga kata laluan yang telah disetkan, klik saja kepada bayar hasil. Ataupun kalau tak login pun tak ada masalah, klik saja kepada bayar hasil. Lepas tu nanti boleh pilih untuk tujuan apakah pembayaran tersebut. Semuanya dah terpapar dan juga dah tersedia dalam aplikasi tersebut. Jangan bimbang. Tak perlu ingat atas nama siapa, terus pergi ke bayar hasil, klik sahaja maklumat yang diperlukan dan terus membuat pembayaran. Nanti sistem akan kita panggil sambunglah sama ada menggunakan FPX ataupun melalui kad kredit, dibayar hasil semuanya tersedia. Cik Anan. Okey, terbaik. Maknanya jangan transfer ke akaun personal orang lain untuk bayar tunggakan cukai ke apa. Masalah nanti itu terang-terang scammer. Macam Puan Jun nyatakan tadi, boleh buka ke MyTax, nanti boleh tengok macam mana, ataupun ada dia terus direct link kepada akaun-akaun LHDN untuk setiap tujuan tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sesi kita ni sebenarnya kita dah tanya banyak pada Tuan Hafiz dan juga Puan Jun ni. Kita akan buka kepada sesi Q&A, question and answers daripada kita punya followers. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan ataupun kemusykilan nak tanya kepada direct kepada tetamu kita daripada LHDN ini, boleh kemukakan soalan anda di ruangan komen YouTube ataupun Facebook live Majalah Labo. Baiklah, sebelum itu kita ada sediakan sedikit orang kata video lah untuk tatapan semua. Jom kita saksikan. Ini adalah panggilan peringatan dari Lembaga Hasil Dalam Negeri. Anda mempunyai notis dari Lembaga Hasil Dalam Negeri. Tuan Hafiz. Ya, Encik, apa boleh saya bantu? Encik terima panggilan ke buat panggilan? Saya terima panggilan. Encik terima panggilan daripada siapa, Encik? Pegawai LHDN atau operator?
Tak tahu tiba-tiba orang call. Operator ke pegawai siapa yang sambungkan talian? Tak ada bagi saya receive call ni. Ya, receive call daripada siapa Encik? Pegawai atau operator je? Suara macam mesin ke orang? Tak ada. You guys yang call saya. Ya, saya call. Dia suara macam masa receive panggilan, terima panggilan mula-mula. Siapa yang bercakap? Dapat panggilan juga daripada Encik. Siapa yang sambungkan talian ni? Tak tahu dia orang. Atau operator? Operator bersuara kot. Operator, okey. Itu adalah panggilan sistem peringatan. Setahu saya, sesiapa yang dapat panggilan daripada sistem operator, kemungkinan ada tunggakan cukai. Kerana ini adalah panggilan terakhir. Encik ada pernah bayar cukai tak Encik? Tak apa, boleh saya dapat nama anda belum? Nama saya? Omar Syamil bin Roslan. Nombor IC anda? Nombor IC yang sebab apa? Saya memang mau. Kita kembali bersama lagi. Dah tengok video tadi. Pasal scammer ni bahaya betul. Tuan-tuan, kita buka sesi Q&A pada hari ni. Ada soalan, mungkin Puan Jun ataupun Tuan Hafiz boleh bantu kita jelaskan ataupun kongsikanlah daripada Tuan Saidul Sahri. Ada juga scammer call pegawai LHDN sendiri kata ada tunggakan. Macam mana ni Tuan Hafiz dan Puan Jun? Ada ke Tuan Hafiz ataupun Puan Jun ada alami sendiri scammer call nombor Tuan Hafiz ke Puan Jun? Ataupun ada kawan-kawan dalam LHDN yang dah kena, yang di-call oleh scammer ni sendiri? Macam mana? Mungkin boleh kongsikan bersama kita pada hari ni. Okey, benda ni kadang-kadang bila dipikirkan macam kelakar juga. Bukan setakat orang luar saja yang kena scam. Kami pegawai lembaga asing pun kena scam juga. Kadang hampir dikatakan setiap minggu. Saya sendiri, bukan orang lain. Ni pengalaman saya sendiri. Hampir dikatakan setiap minggu saya akan dapat panggilan daripada scammer ni. Jadi kadang-kadang bila kita bosan tu, kita layan juga. Kita dengar sampai habis sebab kita nak tahu apa modus operandi dia, apa yang dia cakapkan. Jadi daripada situ kita boleh tambah baik dan sebagainya. Okey, berkenaan dengan panggilan scammer yang saya terima, pertama sekali kebiasaannya akan ada robot yang bercakap dulu. Ini adalah panggilan daripada lembaga hasil ni. Kemudian dia selepas dia suruh kita tekan nombor, akan ada pegawai yang akan bercakap dengan kita. Daripada dan di situ mereka akan cakap yang kita ada tunggakan cukai, certain amount dan sebagainya. Selepas daripada dia macam pengenalan tu, dia akan cakap dengan kita, jadi adakah encik tahu yang nama encik telah didaftarkan syarikat di bawah nama encik, syarikat ABC contohnya. Jadi ABC ni ada tunggakan cukai sekian. Bila dia akan build up keadaan tu, di mana bila kita akan rasa panik sikit, okey macam ni, kami akan transferkan kepada pegawai di PDRM untuk bercakap dengan cik, and then dia akan transferkan kepada pegawai, and then pegawai pula nanti dia akan maklumkan kita yang nama kita telah disalahguna, syarikat melakukan aktiviti haram, penggubalan wang haram dan sebagainya. Jadi dia akan build up keadaan di mana dia akan lagi menakutkan pembayar cukai yang menerima panggilan tu tadi. Jadi bila dia dah panik apa semua, okey, daripada simakan kami lihat kes ada sedang diambil tindakan mahkamah. Kami akan transfer panggilan ke mahkamah pula. Jadi dia punya sistem tu macam canggih sangat. Scammers ni dia boleh transfer antara jawatan ni kan. Jadi bila dah sampai kat mahkamah, dia akan cakap juga ini dalam tindakan terakhir untuk kita menyita, untuk kita bankruptkan dan sebagainya. Ini adalah step-step yang mana mereka lakukan kepada pembayar cukai. Dia build up untuk kita rasa takut dan rasa panik. In the end dia akan cakap, okey, kalau tak nak buat macam ni, you transfer bayaran kepada sekian-sekian nombor. Jadi bila orang kadang-kadang bila dalam keadaan panik, dia dah tak ingat lah
dia dah takut kena bankrupt, kena gari, kena masuk lock-up dan sebagainya, mereka akan terus transfer. Macam yang Cik Jun cakap tadi, segala pembayaran hanyalah kepada lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Jadi bukan kepada individu, bukan kepada syarikat. Yang itu yang kita kena calm down. Jangan rasa panik kalau menerima apa-apalah, tak kira medium. Panggilan telefon, WhatsApp, SMS dan sebagainya. Itulah Cik Anan, pengalaman saya sendiri. Dia orang punya betul-betul berstruktur dan terlebih canggih pula. Dia orang punya sistem ni. Baiklah, saya rasa masa juga mencemburui kita pada hari ini. Mungkin kita mintalah kata-kata akhir 3 minit, 4 minit daripada Tuan Hafiz dan juga Puan Jun. Kata-kata akhir kepada masyarakat, rakyat Malaysia, daripada dibawakan live secara terus daripada pegawai lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Apa kata-kata akhir kepada rakyat Malaysia? Mungkin Tuan Hafiz ataupun Puan Jun terlebih dahulu. Okey, saya mewakili hasil menyarankan kepada pembayar cukai untuk tidak mendedahkan kata laluan e-filing, MyTax dan juga maklumat peribadi mereka. Jangan sesekali mendedahkan maklumat ini. Ini adalah maklumat peribadi anda. Jadi kalau kami daripada hasil berurusan, kami akan meminta pembayar cukai untuk terus berurusan. Kami tidak akan meminta nombor akaun sebab maklumat itu sudah ada pada kami di mana pembayar cukai telah declare pada borang mereka. Jadi kalau dapat apa-apa panggilan daripada sindiket ni, sila calm down, tenang, and then buat semakan sama ada benar ataupun tidak. Jadi untuk buat semakan ni ada beberapa medium yang kita sediakan, seperti hasil K-Line 0389111000, and then kita ada juga ada hasil live chat yang mana pembayar cukai boleh bercakap secara chat dengan pegawai kita. Kemudian mereka juga boleh menggunakan borang maklum balas di portal rasmi LSDNM. Selain daripada itu, kita ada juga media sosial di mana kita ada Facebook, Twitter, YouTube, yang mana publik boleh melihat info-info yang terkini daripada lembaga hasil. Jadi itulah daripada saya. Okey, Puan Jun, kata-kata akhir kepada rakyat Malaysia. Okey, kalau ikut kesaranan saya pun sama seperti mana yang Cik Hafiz nyatakan sebentar tadi, sentiasa alert ataupun berhati-hati dengan setiap apa yang kita berikan kepada pihak lain, pihak ketiga, terutamanya kepada orang yang kita tidak kenal. Dan seperti mana disarankan oleh Cik Hafiz juga, silalah follow media sosial kami juga di Facebook, di Twitter, Instagram, dan juga mungkin boleh akses terus masuk ke laman ataupun portal rasmi kami di www.hasil.gov.my. Memandangkan di situ adalah boleh dikatakan sebagai hub atau platform kepada kami untuk berkongsi segala maklumat dengan anda, yang mana dari situ mungkin boleh diambil dan dikongsikan kepada mungkin ahli masyarakat dan juga ahli keluarga kita. Kan sekarang kita dah ada banyak kan channel kita sendiri, yang mana selain daripada media sosial yang biasa kita gunakan WhatsApp, mungkin boleh ambil daripada maklumat dari situ untuk dikongsikan dengan ahli keluarga kita. Seperti mana kita nyatakan tadi, kalaulah mungkin tidak kena kepada kita mungkin boleh katakan sebagai ada kemungkinan akan kena kepada ahli keluarga atau ahli masyarakat kita. Jadi apabila kita sama-sama memainkan peranan, sama-sama bekerjasama dalam membendung dan juga membantras masalah ini, insya-Allah benda ini akan boleh dikatakan sebagai, bukan mungkin tak terhapuslah, tetapi at least boleh mengekang kegiatan terbaru scammers dan boleh menjaga apa yang hak kita. Maknanya duit itu tidak akan dihabiskan atau terhapus dengan sia-sia. Itu saja daripada saya, Cik Anan. Baiklah, terima kasih Tuan Hafiz dan juga Puan Jun yang sudi bersiaran secara langsung bersama kita Majalah Labu pada hari ini. Tuan-tuan dan puan, saya tertarik dengan satu komen ni daripada Puan Nadia Syukri. Lepas ni kena make sure, ingatkan mak ayah kat kampung jangan terpedaya kalau dapat call yang mencurigakan. Saya rasa betul, mostly orang-orang ataupun orang tua kita di kampung, mungkin diorang ni orang kata seorang rakyat yang bertanggungjawab untuk membayar cukai. Jadi bila dia dengar ada tunggakan cukai ni, dia rasa terpanggil untuk terus membayar tanpa menyemak. Jadi kalau nak semak,
ada macam-macam perkara kita dah bincangkan tadi, dan antara yang orang kata yang paling mudah adalah telefon je, mana-mana cawangan LHDN ataupun pergi ke cawangan LHDN untuk mendapatkan verifikasi ataupun nak confirmkan orang yang telefon kita tu, yang WhatsApp kita tu betul ke orang LHDN ataupun sekadar penipu ataupun scammer di sini, ataupun macam Tuan Hafiz kongsikan tadi, aplikasi MyTax. MyTax ni semua benda ada, kita boleh buat macam-macam benda. Nak tengok ada tunggakan ke, yang paling penting ada bayaran balik ke. Kalau ada bayaran balik tu alhamdulillah, syukur. Kemudian jangan lupa tuan-tuan dan puan untuk kita sama-sama follow social media sosial lembaga hasil dalam negeri Malaysia, di Facebook, di Twitter, Instagram dan juga di YouTube. Mana tahu mungkin ada pengumuman baru ke, ada pengecualian cukai ke apa, mana tahu kan. So maklumat terkini sentiasa cepat dan pantas di media sosial Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Tuan Hafiz, terima kasih banyak-banyak Puan Jun. InsyaAllah kita akan bersama lagi. Mungkin kita boleh kupas isu-isu yang lebih dekat dengan rakyat, yang lebih orang kata lebih panas lagi. Selepas ini mungkin ada apa-apa perkara yang boleh kita sampaikan ataupun ada hot news, berita-berita terkini pengecualian cukai ke apa, mungkin boleh kongsikan dengan majalah Labo dulu, kita boleh kongsikan beramai-ramai. Jadi, tuan-tuan dan puan, jangan lupa, jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk mendapatkan pendidikan secara percuma, pendidikan keuangan, cukai, hartanah, saham, pelaburan, macam-macam lah kita ada di portal majalahlabo.com, dan juga boleh dapatkan info-info terkini di media sosial Majalah Labo, di Facebook, di Twitter, di Instagram dan juga di YouTube Majalah Labo. Terima kasih Malaysia, terima kasih tuan-tuan dan puan sudi bersama kita. Kita berjumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Malam ini kita akan bersama dalam satu sesi lagi, sesi live kita bersama dengan Puan Aisyah Rahman, juga bersama saya sebagai hos anda pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan, selamat bekerja. Hari ini hari Minggu, bekerja sama ada di rumah ataupun di pejabat. Kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.